الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita baca kunut nazilah nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار
يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita rafakkan sembah puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas kebesaran, kekuasaan dan kemuliaannya. Kita dapat lagi kembali pada pagi ini, memulakan hari yang baru, diberikan bekalan yang baru, satu peluang, satu rahmat dan satu nikmat yang tak pernah henti Allah limpahkan kepada kita. Dan kita tahu tidak ada lafaz yang terlebih agung untuk kita rafakkan kepada Allah kecuali Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, insyaAllah kita akan membaca satu hadis. Pagi ini saya tak baca kitab Anak Kunci Bagi Syurga, meraihkan hali solidariti untuk saudara-saudara, saudara sedaging, setubuh dengan kita, iaitu umat-umat Palestin, umat-umat Islam yang berada di bumi Palestin, Gaza khasnya, yang hari ini sedang ditindas
rupa-rupanya kalam-kalam yang hari ini diucapkan oleh bangsa-bangsa bersatu dan bangsa-bangsa jahiliah dan bangsa-bangsa Zionis telah pun diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak mempunyai sebarang internet. Bukan seorang peramal, jauh sekali seorang sihir. Tapi baginda berkata-kata adalah melalui wahyu, ilham yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Yang mana insya-Allah untuk sahabat-sahabat yang ada kitab hadis peristiwa akhir zaman, kita baca hadis yang ketiga, iaitu satu tajuk seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Yang ada lah, yang ada. Kitab ni saya pernah baca di Permatang Daman Laut sebelum PKP dulu. Dah lama dah. Tapi kitab ni taklah selama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1500 tahun yang lalu nak bagi tahu bahawasanya Nabi dah cerita suasana yang sedang kita hadapi hari ini, Nabi dah pun cerita. Dan kita sebagai umat Islam tak pernah ketinggalan zaman dalam suasana ataupun huru-hara bencana menghadapi kiamat. Bila satu-satu insiden yang berlaku, kita ada bahan rujukan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bila dalam suasana hari ini kita rujukan utama kita ialah kitab Al-Quran. Allah dah sebut. Cari hadis, Rasulullah juga dah sebut. Rasulullah dia takkan sebut sebarang perkataan kecuali Allah yang ilhamkan. Dan alhamdulillah, siapa yang ada boleh buat rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga, seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qail, wa min qillatin nahnu yawma idh. Qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabah minkum. Wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahnu. Faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud radhiyallahu anhu. Baik, hadis diriwayatkan daripada Abu Daud, diambil kisah ataupun cerita daripada Thauban radhiyallahu an, seorang sahabat yang begitu mengasihi Rasulullah sehingga sakit, dan kadang-kadang kesakitan tu buat dia pengsan sampai tak sedar diri. Hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba satu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni, mengeroyok kamu bagaikan orang-orang yang makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar terhadap kamu di hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksudkan dengan penyakit wahan itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, wahan ialah cintakan dunia dan takut mati. Hadis riwayat daripada Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an. Alhamdulillah, satu hadis Rasulullah serta hadis 40 akhir zaman ni banyak sebenarnya yang berlaku, tapi saya
terpanggil untuk bawa di sini pada pagi ini mengenangkan syahid-syahid mujahidin kita yang syahid di bumi Palestin, bumi Gaza, dan kanak-kanak yang hancur luluh, wanita-wanita yang tak berdosa, yang lemah, orang-orang tua yang tak berdaya, rupa-rupanya. Rasulullah telah pun menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut 1500 tahun yang lalu. Dan Rasulullah telah pun menghadapi suasana sebegini di dalam peperangan Ahzab. Dia kata setiap ujian yang dirasai oleh umat manusia pernah dah dilalui oleh Nabi SAW. Hari ini dunia menyaksikan satu pertembungan yang amat hebat, yakni pertembungan di antara iman dan kekufuran. Kita dari jauh dengan izin Allah dapat menyaksikan satu suasana yang menimbulkan emosi marah, benci, takut, sedih, bimbang dan sebagainya. Tumbuh dalam hati kita, wajib ada. Kalau tak ada, kata Yusuf Al-Qurtubi, Yusuf Al-Qardawi, orang yang tak ada perasaan, orang tu mati. Maknanya hati dia mati. Yang tengok, alah biasalah perang memang jadi macam ni. Ini bukan biasa. Peperangan ini adalah keganasan yang amat dahsyat yang berlaku pada abad kita ini, yang menyaksikan dunia Islam cuba dihancurkan berkali-kali. Kalau nak dikirakan dah 75 tahun Israel cuba menguasai bumi Palestin. 75 tahun. Dan tekad mereka yang paling utama tahun ini adalah tahun kemenangan buat Israel. Itu tujuan utama. Tapi mereka berlawan dengan satu kumpulan yang mana seperti disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang baru kita baca tadi. Seluruh umat manusia akan datang kerumun ke negeri Islam. Baik. Bangsa-bangsa bersatu. Yang telah pun disepakati mereka ada 100 buah negara yang masuk bersama-sama berikrar dengan PBB yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Kita tahu kalau Amerika Syarikat jadi ketua, rupanya ada lagi ketua daripada Amerika Syarikat, Israel. Duduk bersatu US, NATO, Kesatuan negara-negara Eropah. Ini negara-negara besar yang kaya-raya, yang mempunyai kelengkapan peperangan, alat-alat perang yang canggih dari udara, dari lautan, dari daratan, menggunakan komputer, menggunakan drone, hantar pergi, mengerumuni negara Islam yang satu. Gaza ni bukan besar mana tu? Besar Ulu Kelang tu saja, bukanlah besar mana. Berapa lama dah mereka kerumun dalam macam yang Rasulullah sebut. Kerumun ni macam berebut nak makan dalam hidangan. Bayangkan satu talam makanan, semua 100 orang pakai mikro nak makan. Punya banyak, apa berlaku? Mungkin talam tu pun akan lebur. Terlampau ramai. Itu yang berlaku. Jadi Saidina Sauban bertanya kepada Nabi SAW, pasal apa jadi macam tu? Adakah kerana kami sikit? Tak, kata Nabi. Bukan kerana kamu sikit. Kamu banyak. Kita tahu penduduk Islam di muka bumi ini 2/3. Yahudi paling sikit adalah Yahudi. 15 juta.
Penduduk Islam paling ramai di muka bumi. Kenapa? Islam berpecah. Islam berpecah. Kenapa Islam berpecah? Bertanya para sahabat kepada Nabi SAW. Seramai mana? Seperti buih-buih ketika banjir. Seperti buih-buih di lautan. Tapi di laut, waktu angin kencang kita tengok. Waktu dia bergulung-gulung mai, berkemutih, dia bawa mai buih. Kan? Putih kita nampak besarnya. Banyaknya buih. Tapi bila dia sampai di pantai, apa jadi pada buih tersebut? Hilang. No? Hilang di serak bumi. Inilah kata-kata majas ataupun kiasan daripada sabda Nabi SAW. Ramai, Islam ramai. Tapi macam buih. Bila kena pantai, dia padam. Dia hilang, tak ada jejak, tak ada bekas. Kenapa? Tanya para sahabat. Sahabat masa Rasulullah sabdakan hadis ni, memang ada dalam diri mereka dua saja benda. An-nasru atau syahid. Menang ataupun syahid. Dua tu saja. Pasal apa jadi macam tu? Kata Nabi SAW, kerana di dalam diri mereka ada satu penyakit. Penyakit apa? Wahan. Bertanya Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu, apakah yang dimaksudkan dengan penyakit wahan? Maka kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlampau cintakan dunia. Sampai takut nak mati. Terlampau cintakan dunia. Baik. Berbekalkan hadis ni, ditinggalkan oleh baginda SAW, kita tengok dunia Islam hari ini. Tak ramai yang menyokong Palestin, tak ramai. Nah, tapi alhamdulillah Malaysia yang kecil termasuk dalam 9 negara yang menyokong. Alhamdulillah ya Allah. Kecil saja, kita tak besar mana nah. Mungkin orang dia besar tapi rakyat dia tak ramai. Negara dia kecil sangat. Dan semangat besar. Tapi mungkin macam buih ikut. Nah, Allah lah, mudah-mudahan taklah. Tapi kalau kata nak jadi macam tu pun apalah. Nah, apalah daya kita. Yang mana kesatuan umat-umat Islam yang menyokong negara-negara Palestin adalah di antaranya disebut Korea, nah, Korea Utara, Iran masuk, nah, Iraq masuk, Lebanon masuk, dan yang terkini Yaman, nah, Yaman masuk, alhamdulillah ya Allah. Kemudian China, nah, China di antara negara yang masuk untuk sama-sama menyokong umat Islam. Malaysia, Rusia, nah, kemudian apa lagi yang masuk, Chechen. Nah, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala hantar. Walaupun negara ni negara kecil-kecil, semua kecil. Kalau tengok dalam peta dunia kecil, sikit sangat. Dan kita yakin dalam perang Ahzab, kita tengok berlaku satu peperangan yang hebat zaman Rasulullah dulu, Ahzab lah. Nah, tentera Ahzab yang berada di hadapan yang Rasulullah terpaksa hadapi tempoh berhari-hari. Kalaulah kata Palestin bermula berlaku perang 7 Oktober. Hari ini 15 November. Lebih kurang 5 minggu kan? Bumi menyaksikan beribu-ribu rakyat Islam dah mati. Tapi kita jangan lupa, Israel juga, ribu juga yang mati. Cuma tak diberitakan di dalam berita dunia, CNN, sebab CNN tu pun Israel. Dia tak cerita. Dia cerita, dia kata, mereka 300 orang yang mati buat masa sekarang, ada dalam 1000 lebih yang cedera parah. Tapi sebenarnya mereka dah 1000 lebih dah yang mati. Tidak diceritakan sebab kalaulah dunia tahu, malulah Israel. Dia ada senjata yang cukup canggih.
hantar mai lawan dengan Al-Qassam, lawan dengan Hamas yang ada apa? 4 kali percubaan masuk. Yang terkini sampai minggu lepas, hari Jumaat. Masuk tak boleh, U-turn keluar. Masuk tak boleh. Tentera Israel tak boleh masuk ke Gaza. Walhal tu saya kata Gaza tu tak besar mana. Besar Ulu Kelang saja. Nak masuk tak boleh. Bila mana dibedil oleh tentera Hamas, lari, tinggal kereta kebal. Lari, tinggal kereta kebal. Rezeki ni Allah nak bagi. Rezeki Allah nak bagi. Dan pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kita pegang satu pesanan yang Nabi tak pernah tinggal baca surah ni setiap kali baginda bangun tahajud. 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Kita petik ayat terakhir sekali, ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat ni pernah para asatizah satu ketika dulu bagi ayat pengasih. Manusia ni bila dia kata ayat pengasih, dia kan hubbud dunia, cintakan dunia, dia lebih ke arah nak ambil buat pengasih ayat ni. Sebab dia hubbud dunia. Tapi sebenarnya ayat ni adalah ayat satu semangat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita hampa beramal dengan ayat ni. Apa maksud di sebalik kata-kata ya ayyuhallazina amanus sabiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, bersabarlah kamu. Hari ini kita dalam tempoh usbiru, dalam tempoh bersabar. Sabar tak sabar pun nak buat macam mana nak? Orang kata kalau tengok video tu duk huruk dada. Kadang menangis, kadang tak sanggup. Bukan tak mau tengok, tapi tak sanggup. Sakit tu terasa sakit. Bukan kerana punya pasal ke apa dak. Tapi tak sanggup nak menatap punya hebat. Tapi ketahuilah kita, bila Allah hantar macam tu dekat mereka, Allah tahu mereka tu kuat. Mereka tak lemah macam kita. Sebab mereka tak ada wahan. Tak ada hubbud dunia dalam diri mereka. Bila Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala kata bersabarlah kamu. Apa yang patut dibuat? Wasabiru. Ulang 2 kali ayat tu. Bila satu ayat yang Allah Ta'ala ulang 2 kali perkataan yang sama, bermakna dia suruh sungguh-sungguh hampa kena sabar. Sebab pertolongan aku akan datang. Cuma hampa sabar dalam menghadapi situasi ini, dan jangan duduk saja. Berusahalah, berikhtiarlah sedaya mungkin apa yang kamu mampu lakukan. Buatlah apa yang kamu mampukan. Carilah tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab, ketika mana setiap kali kamu merafakkan doa dalam suasana apa sekalipun. Selitlah kesabaran dalam hati kamu, teruslah berdoa untuk mereka. Jangan duk tanya bila nak mai. Bantuan sedang dihantar oleh Allah. Cuma tak diceritakan. Sebab kita tahu kita duduk dalam dunia internet yang dikuasai oleh Israel. CNN dia akan cerita dia saja hebat. Dia tak akan cerita tentera Islam hebat. Fakta sejarah Islam telah pun menceritakan Islam hebat bukan kerana dia sedikit. Islam hebat kerana Allah Maha hebat. Dia bergantung terus dengan Allah. Warabitu, Allah ulang. Warabitu, bergantunglah sama-sama kamu, bersatu padulah sama-sama kamu. Jangan berpecah belah, Warabitu. Yang ni saling kamu terkait-kait. Kita ni terkait. Perang di Gaza bukan perang untuk Palestin, tapi peperangan untuk kita. Dalam hati kita tak aman lagi. Hari-hari kita dihidangkan dengan berita-berita yang
menyedihkan. Kita bayangkan hidup di dalam satu tempat yang tak ada makanan. Dahlah kerja tak ada. Kita kalau tak ada kerja pun susah hati kan? Susah hati tak ada kerja. Oh, kena hak yang rumah sewa. Nak bayar rumah sewa. Nak bayar bil api. Nak bayar bil layak. Allah Ta'ala hilangkan semua tu. Tengok rahmat. Allah Ta'ala hancurkan rumah. Dihentikan air. Dihentikan elektrik. Hampa tak usah fikir dah. Nak bayar bil api, bil layak. Tak usah fikir dah nak bayar sewa rumah. Cukai tanah. Nak bayar indah water. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Allahu Akbar. Kita ni, tiap-tiap mai nak cukup bulan, lagi mai lah pok tiri laki mahang tu cek meter. Kan? Tengok-tengok, Allah 400. Masuk mai maki anak-anak. Apa pakai karan nunggu mana? Kira otak tu duk berpusing setiap hari. Nak cari gang mana? Nak cari duit? Nak cari duit. Itu kata hubbud dunia. Tapi hikmah. Peperangan tu ada hikmah. Allah Ta'ala ranakkan semua Tuhan tak usah fikir dah. Dengan penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bagi mati budak-budak kecil. Hak mana hak yang ada anak kecil tak usah fikir dah. Budak-budak ni dijamin syurga. Terbang ke syurga. Hantar siap-siap dah. Tempat duduk. Tempat siap dah. Satu tempat di dalam syurga. Untuk ayah dan ibu, abang-abang. Satu mereka boleh tarik 10 ahli keluarga. Jangan bimbang dah. Walaupun, ya Allah. Hancur luluh. Kita bayangkan. Anak-anak tersebut. Anak-anak cucu kita. No? Anak ni. Kalau mak dia tinggal. Pergi kerja dia teriak. Sebab dia nak kena tinggal duduk dengan orang. Yang ni anak ni. Mak dia tinggal pergi mati. Pergi mati. Tinggal dia. Kalau tanya pada ibu tadi. Dia akan tukarkan nyawa dia dengan anak. Nah, dia akan tukarkan nyawa dia dengan anak. Betapa prihatinnya seorang ibu. Tapi nampak macam mana? Kita menyaksikan suasana yang sedemikian. Kata Allah, bersabar. Apa yang patut ada ke dalam diri kamu? Rabitu. Nah, rabitu. Ikatan yang kukuh sesama kamu. Kena ada. Saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Kalau dengar kata saudara kamu disakiti, hampa kena rasa sakit sama. Wajib rasa sakit. Wajib rasa. Kalau tak rasa, kata Yusuf Al-Qardawi, hati hampa mati. Hati kamu mati. Kalau duk rasa tak ada apalah, biasa saja, memang hati kita mati. Hidupkan hati kita dengan zikrullah. Dan penghujung daripada surah Ali Imran ni Allah Ta'ala ucap, apabila hampa ada tiga-tiga benda ni, sabiru, usbiru wa sabiru wa rabitu, la'allakum tuflihun. Nescaya kamu akan berjaya. La'allakum tattaqun. Nescaya hampa bertakwa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, pasti berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi kita akan menghadapi tempoh yang amat getir. Yang mana pada hari ini kita tengok satu hadis Nabi SAW. Dia sebut, nah, dia kata iza fasada ahlus Syam. Kata baginda SAW, apabila telah binasalah ahli Syam. Ahli Syam ni penduduk negeri Syam. Penduduk negeri Syam, maka hari ini Syria, nah, Iran, Iraq, Palestin, Lebanon, Jordan. Itu dipanggil bumi Syam. Nah, wilayah Syam. Nabi sebut, idza fasada ahlus Syam, apabila telah binasalah ahli-ahli Syam ni, penduduk bumi Syam, fala khaira fikum. Maka tidak akan kamu perolehi apa-apa kebaikan di dunia ni lagi kalau hampa terus asyik dengan nak kutip kemewahan dunia. Disaksikan Arab Saudi.
satu negara yang paling dihormati oleh seluruh dunia Islam kerana mereka memiliki khazanah paling agung, Baitullahil Haram. Negara yang paling dihormati oleh seluruh negara Islam dunia kerana mereka memiliki makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka memilih pendekatan untuk sokong Israel. Allahu Akbar. Sedih rasa. Sedih sungguh-sungguh. Mereka kaya. Kaya. Boleh bagi bantuan sebanyak yang mungkin. Tapi mengambil sikap lepas tangan, tunggu tengok apa nak jadi. Satu lagi negara yang terkaya, negara Arab Bersatu, UAE. Yang paling diagung-agungkan oleh umat Islam kerana dia yang terkaya. Apa dia? Dubai. Memiliki satu bangunan yang tertinggi di dunia. Mencecah awan. Dia ambil pendekatan apa? Duduk saja dan tengok, sokong Israel. Pasal apa dia jadi macam tu? Itu Islam. Itu negara Islam. Jordan punya kena naya lah dengan Israel. Pilih nak sokong Israel juga. Kata Palestin ataupun Hamas ni teroris, pengganas. Terperang mereka habis-habisan. Kita hantar bantuan sebanyak mungkin kepada Israel. Kita tolong Israel. Nak kata bodoh ke apa? Ini bukan bodoh. Inilah kata Rasulullah. Wahan. Wahan. Wa karahiyatil maut. Dan takut mati. Dia nak jaga negara dia. Pencakar langit. Dia punya bina. Berapa bilion, berapa trilion dia punya buat. Kalau kata dia tolong Palestin, ingkuk dia. Hubbud dunya. Yang Rasulullah pernah cerita. Mereka dulu, Dubai ni, dia di antara negara yang paling miskin. Sampai nak pakai kasut pun tak ada. Punya miskin. Tapi bila dah dapat dunia, dia letakkan di dunia di tangan, di hati, di kepala. Maka dia pun tak boleh lepas. Berbangga. Okey. Madinah. Selepas kejatuhan, andai kata, ini para ulama berbincang, andai kata jatuhnya Palestin akan diikuti negara kedua Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Hamas hari ini sedang mempertahankan Palestin. Apabila Palestin kukuh, maka kukuhlah dunia Islam yang selebihnya. Kenapa dia pernah ambil Madinah? Saya dah pernah sebut. Kerana Madinah, di situ adanya tok nenek moyang mereka yang buka negeri Madinah. Dalam perang Khaybar, Rasulullah halau. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Mustalik, Yahudi Bani Qainuqa. Dia perambat bang. Keluar pergi habis. Walaupun mereka memang awal, memang mereka buka Madinah. Sebab ahli kitab, dia memang rajin membaca. Ahli kitab yang awal-awal dulu, mereka buka kitab, di dalam kitab Taurat, diceritakan akan lahir seorang Nabi di satu bumi yang paling subur. Dia diapit oleh dua gunung. Gunung Air dan Gunung Sur. Dia diapit oleh dua gunung. Dan batu batan dia berwarna hitam. Mereka cari ahli kitab yang beriman dengan kitab Taurat. Cari jumpa satu tempat tu yang diberi nama Yathrib. Memang subur. Dulu, satu ketika dulu, Madinah hutan banat. Dia pun buka lah kampung tu. Dia takkan nama Yathrib. Memang benar. Tapi tu ahli kitab yang beriman dengan kitab Taurat. Kitab Taurat tu siapa buat turun? Allah. Dekat Nabi apa?
Nabi Musa. Nabi Musa tu Nabi kita kan Nabi mereka? Nabi kita. Yang kata Nabi mereka, Nabi kita. Kalau kata Nabi mereka ikut, pun mereka tak ikut. Berapa kali dia punya nak bunuh dia. Ha? Jadi hak yang asal tu memang betul. Hari ni, dalam agenda Yahudi laknatullah, jatuh Palestin, kita ambil Madinah. Sebab Madinah hari ni telah pun dibina satu kota untuk orang-orang Yahudi. Disebut daripada kota Madinah 8 kilometer telah pun dibina satu kota untuk orang-orang Yahudi. Baik. Kota apa ni? Okey, pernah dengar? Al-Ula. Ula. Madain Soleh. Lah ni mereka bina, Masya Allah. Tempat-tempat peranginan. Yang Nabi Muhammad SAW kata jangan pergi. Kecuali kalau hampa lintah. Lintah pun tengok pun kisah, lepas tu belah lah. Jangan duduk pun tu. Allah Ta'ala terbitkan mata air Madain Soleh tu. Ha? Kemudian tempat dia Allah Ta'ala uji punya cantik. Sekarang dah terbina satu kota. Kita jangan pi. Travel kata nak pi macam mana pun jangan pi. Yahudi dah buat dah. Tapi orang Islam punya ramai pi. Orang-orang Malaysia pi buat haji. Habis buat haji, pi makan angin tangtu. Artis-artis Malaysia yang tak pakai tudung di Malaysia, pi sampai di Mekah, Madinah pakai purdah. Pi tang tu buka telanjang balik. Ya? Jadi, berlambak-lambak. Dia pun macam pi makan angin. Kita ni nak pi buat haji, je nak tunggu kota nak dapat. Mereka kan ada duit, pi melancong. Pi buat haji 5-6 hari, selesai haji tu, tangkap gambar bubak-bubak hantar mas suruh untuk peminat-peminat Malaysia tengok. Lepas tu pergilah duk mengerbang di Ula. Kami masih lagi di Madinah. Bumi Madinah subhanallah cantik. Sambil mulut kata subhanallah. Sambil hati melakukan maksiat. Inilah kerja jahiliah. Di mulut tu wallahi. Wallahi wa tallahi. Hingga nama Allah sahaja. Tapi hati penuh dengan maksiat. Dah ada. Nah, agenda depan. Yang kedua, nak ambil Madinah. Dan yang ketiga, Ka'batullah. Rasulullah dah sebut Kaabah akan diruntuhkan satu masa nanti. Allah bimbangnya. Takut kalau Allah simpan nyawa kita sampai ke saat tu apa kita nak kata? Apa kita nak kata hari ini? Kaabah adalah kiblat kita. Sayang sungguh-sungguh. Bahkan kalau ditukarkan dengan nyawa pun kita sanggup. Tapi kita jangan lupa, Palestin adalah kiblat Rasulullah yang awal. Kan? Al-Aqsa adalah kiblat kita yang paling awal. Walaupun kita tak sempat nak sujud ke arah itu, tapi Rasulullah pernah selama 17 bulan Rasulullah sujud ke arah Al-Aqsa. Jadi tempat tu wajib kita sayangi. Jadi bila dah tengok negara-negara kecil saja yang sokong Palestin, negara besar semua sokong Israel, maka berkumpullah para ulama dunia yang terkini. Berkumpul para ulama dunia, cuba cari Mesir. Nak tagih sebab Mesir ni negeri yang paling dekat dengan Palestin. Pintu Rafah dia dengan pintu Gaza tu memang bercantum. Paling dekat. Nak minta sepakat daripada Mesir, bukalah pintu Rafah. Bagilah lori yang duk tunggu beratus-ratus biji tu masuk hantar bantuan. Tahu Mesir jawab apa? Nanti saat kita tunggu Setiausaha Agung PBB turun. Hantar mai. Saya tak erti sebut nama dia, saya kata Setiausaha Agung pula. Turun mai Setiausaha Agung. Yang pada awal dia kata dia kalau turun dia nak bagi tahu suruh letak racun dalam bekalan makanan tu biar dia mati semua. Takdir Allah.
Ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Dia masuk, dia pergi tengok. Bukannya ada kem pelarian, tak ada kem. Dia pun duduk di dalam runtuhan. Ha? Dia pergi tengok. Apa yang dia temui adalah cebisan-cebisan tangan, jari, kepala, anggota-anggota yang terputus. Kanak-kanak yang kutip makan serpihan-serpihan kayu. Isak ayak saja. Nah, bayi yang menghisap jari tanpa cabut mak tak ada. Minum susu tak ada. Jari. Allah Akbar. Untuk mengalas perut mungkin. Atau mungkin ada mukjizat Allah. Pertolongan Allah lah pada jari tersebut. Mungkin menitisnya susu. Dia pergi kat budak tu, dia cabut. Bila dia cabut tangan budak tu, masuk balik cepat-cepat. Mungkin dia lapar. Ya Allah. Apa berlaku pada setiap Sagung? Dia menangis. Menangis semau-maunya. Yang pada awal dia berhajat. Bubur racun lagi mati semua. Tapi dia menangis. Hospital dibom. Rumah-rumah ibadah, masjid-masjid dibom. Tak mana lagi tempat perlindungan. Sekolah-sekolah dibom. Di mana lagi tempat? Di mana lagi tempat perlindungan yang nak dapat? Dia menangis semau-maunya. Kemudian bila dia keluar, dia kata, dengan kuasa yang diberi kepada dia yang sedikit, dia benarkan 20 biji kontainer masuk. 20 biji yang tunggu beratus-ratus, bahkan mungkin 1000. Dia bagi 20 masuk. Kemudian dia kata, lepas ni bagi masuk lagi. Lepas ni bagi masuk lagi. Dan tindakan tu dia buat tanpa bertanya kepada ketua PBB. Siapa ketua PBB? US, Amerika. Bila dia buat macam tu, mereka panggil dia persidangan PBB. Ketua Israel jadi histeria. Kami hantar hang suruh pergi tengok. Apa tindakan yang hang buat? Hang kata hang nak bubuh racun bagi mati bang. Tapi apa yang hang buat? Hang bagi bantuan. Baik, apapun kembali zaman Rasulullah. Abu Jahal pernah hantar Saidina Umar Al-Khattab. Pernah? Kita dengarkan kisah tu. Abu Jahal hantar Saidina Umar Al-Khattab suruh bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa mai dekat aku kepala dia. Kalau tak boleh, ambil mai jasad dia hidup-hidup. Kita dapat dia, kita siap kulit dia. Kita siksa azab dia. Biar sampai orang Islam tak berani nak mengaku Islam. Apa yang Saidina Umar jadi? Dia sampai sana dia masuk Islam. Allahu Akbar. Dia kata Allah yang membolak-balikkan hati. Hasil daripada siapa? Doa. 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 Wahai ibu-ibu sekalian, berdoalah. Kalian ibu yang mempunyai doa yang mustajab, berdoalah. Untuk anak-anak kita yang berada di sana. Untuk para mujahidin yang sedang berjuang, tak tidur, tak makan. Kita ada tilam empuk, ada selimut, ada katil. Panas ada aircon. Allahu Akbar. Mereka makan pun tak ada, ayak tak ada. Kemarin Allah hantar hujan lebat. Tak ada. Buka mulut anak-anak ke langit. Tahan ayat hujan.
Anak-anak kita berlari dalam hujan cari tempat perlindungan. Anak-anak Palestin keluar. Tak ada mulut. Entah macam mana punya dahaga. Sakitnya ya Allah. Sakitnya. Baik. Kenapa dunia Islam berpecah? Nah, kenapa dunia Islam berpecah? Nabi dah jawab. Sebab terlampau cintakan dunia, masing-masing nak jaga harta. Kami jaga kami. Kami sudah hampa punya pasal lah. Apa nak jadi ke hampa jadilah. Kami kira nak jaga kami je. Jangan sampai mai kacau negara kami sudah. Punya pengecut. Punya takut sampai tahap. Walhal ramai rakyat yang nak pergi masuk mujahidin. Tak kurang dengan rakyat Malaysia dah. Yang nak pergi jadi mujahidin. Tapi kerajaan tak melepas. Cuba pakai hantar seorang sikit. Ramai. Kita tengok macam mana Sayyidatina Sumayyah. Sayyidatina Sumayyah. Mati satu, aku ada lagi. Mati satu, aku ada lagi. Hantar. Untuk berperang di jalan Allah. Sedih bila dah tinggal satu. Tak ada dah aku nak kirim ke sana. Berapa ramai ibu-ibu Sumayyah dalam Malaysia? Sanggup? Sebab kita tahu. Orang Islam, dia berperang bukan macam orang Israel. Orang Islam berperang, peperangan mujahidin adalah di atas satu prinsip. An-nasru awis syahid. Menang ataupun syahid. Hampa yang orang-orang Israel berlawan kerana dunia. Imbuhan dunia. Jadi bila mereka pergi perang, nak lawan dengan orang mati je lah. Sebab mereka tu tak takut mati. Nak lawan dengan orang mati. Mereka tu mati pun tak apa, dia kata ke syurga. Hak yang mereka ni hubud dunia. Cintakan dunia, tu yang lari tu. Dan yang terkini satu khabar gembira. Di sebalik duka, ada khabar gembira. Hero Hamas dapat menangkap ketua komando Israel. Siapa dia hero Hamas? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Bukan Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi Abu Ubaidah Hamas. Tak dia tangkap macam mana? Dia tak guna senjata, dia tangkap dengan badan dia sendiri. Ketua komando Israel ni, dia di badan dia pembuka baju, tunjuk dah. Nanti saya ada ni, saya boleh share. Dia mentera, tattoo, dia tulis mentera-mentera kebal. Seluruh badan ni, ditulis mentera kebal. Nak habaq mereka punya takut mampus. Karahiyatil maut. Mereka punya takut mati. Bukan saja pakai baju kalis peluru. Tapi siap dengan tulis mentera. Mentera tu bukan mentera tulis dengan dakwat. Biasa, dakwat tattoo yang telah pun ditanam dalam isi dan kulit. Yang mana dijamin taklud, mana-mana senjata. Abu Ubaidah tangkap dia, terjun dari atas. Dia ada di bawah. Terjun daripada atas, terus tangkap daripada arah belakang. Bila ketua kena tangkap, apa berlaku pada tentera yang kecil-kecil? Lari. Lari pergi mana? Yang terdekat Tel Aviv. Masuk ke Tel Aviv. Dan yang terkini Tel Aviv lumpuh. Siapa yang tolong Hamas ni? Okey, di antaranya Yaman. Hantar peluru berpandu. Peluru berpandu Yaman. Daripada jarak Yaman nak pergi ke Gaza ni 1000 batu. 1000 batu. Dia hantar sekali dekat-dekat nak sampai Arab Saudi bedil di tengah jalan. Dah hang penakut, hang dia diamlah, hang kacau apa orang nak perang. Kan? Kadang tak rasa? Tak boleh aku disugun kepala dia tu, ya? Kan?
Dia kira duduk di tengah jalan, kacau orang hadapi. Biar dia pergi, dia boleh sampai. Dan yang menciptakan peluru berpandu ni, pemuda daripada negara Aceh. Mak dia dengan bapak dia punya seronok berbangga. Dia boleh hantar punya laju pi sejauh 1000 batu sampai. Tapi sayangnya, kalau hang tembak bagi jatuh ke negara Israel tu sudahlah, bagi dia hancur. Bagi dia hancur. Jadi macam Osaka. Kena bom atom tu. Kan? Tapi yang habis kacau di tengah-tengah tu buat apa? Nah, jahat sungguh-sungguh lah. Bukan jahat apa? Dah hang tak mau pergi perang, hang duk diam-diam sudahlah. Hang kan pengecut. Yang habis kacau hang kena. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafik. Kan dalam perang Ahzab. Pasal apa? Rasulullah bukan saja menghadap dengan Yahudi yang ada di depan, musyrikin yang ada di depan, Yahudi yang ada di belakang. Tapi dalam kelompok tentera-tentera Khandaq tu adanya munafik. Oh, susah. Bila ada munafik, musuh dalam selimut ni. Dia kacau nak susun strategi peperangan. Banyak yang dihantar. Dia bukan hantar satu, banyak yang hantar. Dia bedil. Dia pula bagi tahu dekat PBB. Tang sini. Tang sini tunggu. Depan dia hantar. Dia nanti boleh baca. Punya bodoh tak bodoh. Hang sedang memusnahkan bangsa hang sendiri. Bangsa Islam. Rasulullah dah sebut. Sebab itulah dikatakan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Turun dalam bahasa Arab. Nak bagi Arab tu faham. Lebih faham mungkin. Hak kita ni duk kokak. Arab. Reti tak reti lah banyak daripada reti. Tapi cuba menyelami. Maksud yang dikehendaki. Kata Nabi SAW, ummati mansurina la yadurruhum man hadahum hatta taqumus sa'ah. Umat aku satu ketika nanti, kata Nabi SAW, mereka tak ramai. Tak ramai yang sokong mereka. Tapi jangan bimbang. Hadahum, Allah akan bantu mereka. Mereka tak ramai. Hari ini kita tak ramai yang sedang menyokong, membantu bumi Palestin. Palestin bumi kita. Palestin bumi kita. Tak ramai yang menyokong. Saya kata negara-negara kecil yang tak sekaya negara-negara besar. Kita hantar bantuan. Macam kelompok kita ni kutip, tabung, berapa ringgit. Hantar di bedil tengah jalan. Tak boleh masuk. Mereka hari ni mana ada kedai buka pun. Apa yang nak boleh jual? Sekolah, hospital, habis. Alat perubatan, ubat-ubatan tak ada. Alat pembedahan pun dah habis. Sehingga kan kata kain kafan pun tak ada. Dan syahid-syahid tu semua ditanam macam tu saja. Hikmah. Kenapa orang mati syahid tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, tak perlu disembahyangkan. Ini hikmah dia. Betul tak? Tak apa Allah Ta'ala buat tu penuh hikmah. Kita dulu tanya-tanya, kenapa orang mati syahid tak payah bagi mandi, tak payah salin baju. Kapan terus masuk. Kapan ni kira balut dia dengan kain terus bubuh lah. Kenapa macam tu? Rupanya inilah sebab dia. Tak mana nak bercari ayam, nak bagi mandi. Mana dia baju? Tanam dengan darah-darah. Tanam dengan darah-darah. Allah, ya Allah. Dan Allah janjikan darah mereka wangi lebih daripada kasturi. Punya ramai tentera Israel, 1000 saya kata 1000 dah mati, 1000 lebih lah. Dalam rekod yang terkini lah, sampai semalam, ada 1857 orang tentera Israel yang ada dalam gedung mereka yang tersimpan, tak tahu nak buat pitang mana. Sebab kita orang Islam tanam terus. Kan? Ni nak tunggu mai siapa duduk punya busuk tu saya cerita. Bubuh di dalam tempat kedap beku tu
pun busuk. Busuk. Orang yang tukang jaga tu pun tak boleh duduk dah. Dia kata, dia pun mengalami sakit. Mungkin duk hidu kuman tu duk keluar ke. Kan? Jahat tak jahat. Saya ambil masa sikit, seminit 2 boleh lah. Jahat tak jahatnya PBB ni, mereka rekrut di kalangan pemuda-pemuda mereka pula. Ambil yang lepasan sekolah umur 20, umur 22. Hantar pergi yang muda-muda. Hak tua dah penakut. Karahiyatil maut. Orang penakut nak lawan dengan orang yang tak takut mati. Pasal apa mereka tak takut mati? Sebab dia betul surga untuk mereka. Tak takut mati. Ayam menakut. Hantar main budak-budak. Allah dapat budak-budak. Dia kepok 2. Sak je. Habis. Umur 22. Umur 20 kesian. Pemuda-pemuda. Yang pantak punya bodoh. Bodoh sungguh-sungguh. Dia kata dia cerdik lah. Yang tua-tua, yang parlimen tunggu berdiri. Diri di belakang. Sat lagi bawa A4. Tulis. Kita patut bunuh keseluruhannya. Kita patut ambil. Dia punya nak ambil. 75 tahun yang lalu dia punya nak ambil. Sampai hari ini tak boleh lagi. Itulah kata di antara berita terkini yang kita terima, Tel Aviv dah lumpuh. Tel Aviv tu negara yang telah dirampas oleh Israel secara total. Semua dah kuasai. Tapi dah lumpuh. Hasrat mereka nak melumpuhkan Gaza. Gaza walaupun dah hancur lebur, tapi tak lumpuh. Allahu Akbar. Itulah kata Rasulullah dah sebut. Di kalangan umat aku nanti tak ramai yang membantu. Tapi Allah ada. Allah yang datang membantu. Apa yang telah disabdakan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun berlaku. Sedang berlaku. Kita hari ini jangan jadi penonton. Macam Arab Saudi tu nak. Kita bukan jadi penonton tengok wayang. Kita ada kata-kata hikmah. Yang mana seperti mana yang disebut oleh Hizbullah. Inna Allah qarib. Allah tu dekat. Berdoa. Okey, Taliban dah masuk. Tentera Taliban yang dihantar oleh Afghanistan. Kan saya sebut, Afghanistan minta izin nak masuk. Dia pun kena lintah perairan Iran. Lintah perairan Iraq. Kemudian yang terakhir akan berpusat di pengkalan Jordan. Jordan tak izin. Jordan punya takut, tak bagi. Jordan tu guna dinar punya mahal. Tu orang Malaysia kalau pergi, bukan perempuan lah, saya lah, rakyat market. Tak beli apa? Satu dinar dia RM6 kita. Kalau kata beli mineral sebotol kecil pun RM6. Memang tak merasa punya duit aku. Sebab aku pun kedeku. Punya mahal. Tapi negara miskin. Ayak kena beli kat Israel. Israel jual ayak kat dia. Dia punya bodoh lah. Salah saya ni. Pergi kata menteri-menteri bodoh. Berarti aku nak kata juga. Kan? Dia tak bagi Taliban duduk berpengkalan di situ. Tahu tak Taliban bila dia tak bagi berpengkalan? Taliban ni, Amerika Syarikat kata Taliban ni dia tentera hantu. Tak nampak. Tengok sampai. Tak nampak tengok sampai. Dia boleh masuk ke kem-kem tentera ni. Dalam mereka duduk berkawal dah. Tengok-tengok dia dah ada dalam tu lah. Taliban dia Afghanistan. Hang tak bagi kami berpengkalan di Jordan. Tak ada buat macam mana? Masuk terus Gaza. Kok mana dia masuk? Dia lintah kok mana? Tu yang dia kata. Kita duduk berlawan dengan hantu lah ni. Tidak, mula dia kata kita lawan dengan binatang. Dia panggil tentera-tentera Islam Palestin, Hamas, binatang. Masuk Hizbullah. Hizbullah ni Syiah Iran. Syiah pun boleh hantar. Kan? Ni kita duk perangi Syiah sesat. Sesat dia pun dia hantar bagi bantuan. Nampak buat apa? Duk nganga. Nak takbir Allahu Akbar pun tak boleh. Nak pasang bendera pun tak boleh. Saya kena tangkap. Takut apa? Kan? Nak baca kunut nazilah pun tak boleh. Hamba takut apa? Allahu Akbar. Marah tak?
Awak tak marah? Marah kan? Takkan nak biar lagi sampai apa takut apa? Hampa punya kutuk dah Syiah dengan Wahabi. Dia hantar dah. Masuk dah punya berjuang dalam tu. Habis hampa buat apa? Bagi dia kata. Tak kata tak boleh tapi kena kata. Wajib kata. Wajib kata. Kena ada dalam perasaan, dalam hati kita ni rasa marah. Saya ni tak mau marah seorang-seorang, nak ajak perempuan marah sama. Tu yang hari ni. Cari tajuk khas tu. Cari tajuk khas. Daripada mana-mana berita Arab. Ni berita Arab yang dapat. Sebab tu dia tak sama dengan cerita CNN. CNN ni dia memperbodohkan dunia. Dia duk habaq dia lah hebat. Tak hebat mana pun. Tak hebat mana pun. Tentera Allah sedang datang. Taufan Allah Ta'ala hantar terbang habis. Mereka punya hotel, bukan kemah. Hotel mereka terbang. Allah Ta'ala hantar. Di dalam angin puting beliung tu ada api. Terbakar habis, terbakar. Kereta-kereta mereka, kenderaan-kenderaan mereka, kereta kebaya mereka terbakar. Meletup tiba-tiba. Itu tentera Allah yang sedang hantar. Jangan kita pula duduk saja. Tak apa, Allah Ta'ala ada, dia hantar dah tentera dia. Jangan duduk dalam tu. Jangan ada dalam hati kita terlampau banyak. Tak kita nafikan hubud dunia. Kasihkan dunia tu memang ada dalam hati kita. Kita dah dijajah. Karahiyatul maut, takut mati memang ada dalam hati kita. Tapi dalam masa yang sama kita wajib ada dalam diri kita, di dalam hati kita yang ada cinta dunia yang teramat sangat ni, asing-asinglah sikit. Asing-asinglah sikit. Tumpahkan sepenuhnya untuk Islam. Sebab dunia ni bukan selamanya untuk kita cinta. Kita semua akan kembali ke akhirat, satu negeri yang lebih kekal abadi. Dunia ni hanya singgah sebentar. Biarlah dia rosak binasa. Sebab Allah Ta'ala dah sebut, kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di muka bumi ni semua akan hancur binasa. Tapi kalau hang berpegang dengan tali Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi ialah zat Allah Ta'ala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itulah yang patut ada di dalam diri kita. Apa yang boleh kita lakukan hari ini, tak lain dan tak bukan berdoa. Berdoa, ya Allah, andai aku mampu. Andai aku mampu dengan izinmu, aku juga akan bersama-sama dengan para mujahidah. Tak ada perempuan-perempuan di Gaza berperang macam mana? Mana ada senjata, mereka tak dilatih dengan senjata pun. Yang rakyat Malaysia ni punya berlatih PLKN kan, habis kata 5 hantar PLKN. Balik main cucuk dadah masuk. Habis hantar pergi. Habis berjuta-juta duit, negara hantar PLKN. Hantar pergi dalam hutan PLKN, keluar main jadi beruang. Mereka tak ada latihan tersebut. Tak ada. Tapi anak-anak kecil tu kira, tak ada nak besar lagi. Nak berjuang. Nak berjuang. Anak-anak Malaysia tak boleh lagi. Kan baru ni, solidariti di sekolah-sekolah. Bawa pistol apa? Pistol plastik. Allah. Satu Dewan Rakyat Parlimen tu berkelahi pasal pistol plastik. Ya, aku lah tak boleh. Ramnya. Maaf siapa yang tak suka dengan kenyataan saya. Saya mohon maaf lah. Bawa pistol plastik, ajak keganasan. Habis tu esok ni orang mai dah jentik telinga pun mati. Tunggulah. Kan jadi sedemikian. Tak mustahil. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina. Terlampau banyak untuk kita kongsikan, insya-Allah. Saya akan cuba selitkan dalam kuliah-kuliah yang akan datang demi membakar semangat kita bersama-sama untuk kita memperjuangkan bumi kita. Al-Aqsa adalah tempat kita yang mana dalam perancangan puak-puak Israel runtuhnya Al-Aqsa, habis Gaza, kembali ke Al-Aqsa, runtuh Al-Aqsa. Mereka nak bina
kuil Sulaiman. Dalam bahasa Arab disebut Haikal Sulaiman. Nah, dia kata Nabi Sulaiman dulu bina kuil. Cerita Israel, Nabi Sulaiman bina kuil. Dia bukan bina kuil, Masjid Al-Aqsa tu dia lah yang buat. Nah, jadi dia kata runtuh Al-Aqsa ni, kita bina balik kuil Sulaiman. Itu yang dia pernah ambil sangat-sangat tu. Wa ma kafara Sulaiman. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Sulaiman tu tak kafir. Dia kata Sulaiman tu kafir. Pasal apa? Sulaiman kan boleh memerintah jin, binatang, nah, manusia. Semua boleh ikut cakap dia. Jadi Sulaiman ni dia kata ahli sihir. Dan dia bukan Islam. Boleh dengar kan cakap dia apa? Nak dengar cakap dia apa kan nak tengok Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah punya sebut cerita tentang Nabi Allah. Sulaiman boleh mengislamkan berapa ramai penduduk dunia. Nah, bahkan wafatnya Nabi Allah Sulaiman dalam keadaan berdiri. No? Banyak yang kita nak cerita. Dia ni sejarah dia daripada zaman Nabi Allah Sulaiman. Berapa puluh ribu tahun yang lalu. Dunia tertua telah merakamkan peristiwa tersebut. Dan rentetan itu berlaku sampai hari ini. Dia pernah ambil sangat-sangat. Nak runtuh Al-Aqsa. Runtuh Al-Aqsa mai ke Madinah. Target Masjid Nabawi dan kemudian akan masuk ke Mekah Masjidil Haram. Jangan izinkan walaupun seinci langkah mereka untuk meruntuhkan kiblat kita nanti. InsyaAllah ta'ala. Jadi wallahu alam. Rasa cukup. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jangan takut. Jangan takut lah. Jangan takut untuk takbir. Allah. Tak salah pun. Kan? Alhamdulillah ya Allah. Baik, saya sudah dulu, insyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita akan sambung. Mohon maaf andai lari daripada tajuk fiqh kita hari ini. Cuma kita khususkan untuk saudara-saudara se-Islam kita yang berada di bumi Palestin. Sekarang ni tak ada apa soalan, no? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ucap terima kasih kepada Ustazah atas pencerahan hari ini. Sangat-sangat sedih dan sebab Ustazah. Kuatnya orang Palestin ya Ustazah. Tak macam kita di sini, diuji sikit pun dah tak tahan. Terima kasih Ustazah atas penceritaan yang sangat baik. Terima kasih. Sama-sama kasih, sama-sama kasih. InsyaAllah kita akan kongsi bersama lagi. Andai ada berita terkini yang terbaik, insyaAllah saya akan terus bagi tahu melalui berita-berita yang dibawa khabar daripada dunia Arab, insyaAllah ta'ala. Ada soalan? Kita tangkap gambar ramai-ramai lah. Bubuh dalam Facebook banyak-banyak. Siapa yang ada Facebook? Kita ini solidariti hijau. Nah, bubuh banyak-banyak. Biar dia pening tengok warna hijau. Ada bangsa takut hijau dah kan? Takut sungguh kat hijau. Biar dia pening tengok hijau. Pinau mata dia. Jadi kita nak amal-amal dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi kulli makan. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat ala qaumil kafirin wa ala qaumil zalimin. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa'innaka khairun nasirin, waftah lana fa'innaka khairul fatihin, waghfir lana fa'innaka khairul ghafirin, warhamna fa'innaka khairul rahimin, warzuqna fa'innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Jangan Terima mana kasih berdiri kok gini ya. Ustazah. Nah, Terima doa. Kau ni tak payah main kau ni dah. Nah kau ni. Okey, tempat kotor ada lampu. Saya pergi angkat tu kau ni. gambar. Ni kau ni. Tak payah main kau ni. Depa pi hari ni. Kita tak pi. Dia kau ni je, dia kau ni. Tak payah main. hijau. Allah hijau. Anda makan kat tudung hijau. Okey, sambil bangun berdiri. Kita berdiri kau ni ya nak. Apa nampak tak nampak sudah.